Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV dan itu adalah keputusan Kedah menentang Sabah FC, perlawanan penentuan untuk kita mendapat keselesaan dan juga jaminan untuk kita kekal di tangga ketiga tidak terhasil pada perlawanan tersebut. Unfortunately, di mana aku membuat prediction Sabah akan memenangi perlawanan ini 2-1, begitu juga dengan anda. Ramai menganggarkan kita akan membawa pulang 3 mata dan terus mendapat confirmation lah kekal di tangga ketiga. Tapi bukan itu yang kita dapat pada perlawanan ini. Apapun satu keputusan yang baik jugalah untuk Sabah FC, di mana kita berjaya mencuri 1 mata di stadium lawan. So gol yang dijaringkan adalah dimulakan terlebih dahulu oleh Kedah, di mana kekasaran telah dilakukan dalam kotak D, di mana S. Kumaran mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga terkena muka pemain import Kedah, iaitu lupa pelaku nama dia sudah. Dan penalti dihadiahkan oleh referee hasil daripada review yang telah dilakukan lah dengan menggunakan VAR pada minit ke-16. Walau macam mana pun, apabila masuk separuh masa kedua, pada minit ke-61 pula, Darren Lock berjaya menyamakan kedudukan dengan melakukan rembatan daripada luar kotak di lawan. Ini pun hasil daripada assist yang dilakukan oleh Sifuentes. So itu adalah apa highlight yang berlaku lah di dalam perlawanan ini, benar-benar penting. Bila anda lihat pula highlight daripada channel Malaysian Football League, kalau kamu tengok di sana, tidak ada banyak chances creation yang dilakukan oleh kedua pasukan, tapi chances creation yang dicipta oleh pasukan Kedah adalah lebih bagus lah daripada apa yang dimiliki oleh Sabah FC. Kerana kalau kita tengok pula dari segi statistik pada perlawanan tersebut, bagi aku statistik ini agak mengejutkan lah. Okay? Kita akan bincangkan kenapa benda ini berlaku sebentar lagi. Okay, shot yang dilakukan adalah 16 daripada Kedah dan 10 Sabah. Off target 10 Kedah, 9 Sabah. On target 6 Kedah dan 1 Sabah FC. Maksudnya the only on target yang dilakukan oleh Sabah adalah gol yang dilakukan oleh Darren Lock. Ini adalah benda yang, macam aku katakanlah, sewaktu menentang PDRM tu, walaupun kita menang, tapi dari segi chances creation, PDRM lebih nampak meyakinkan berbanding Sabah FC, dan benda tu sekali lagi berulang untuk Sabah menentang Kedah. Seperti mana yang kita bincangkan di Watch Along semalam, so ramai mengatakan percaturan Stano kurang sesuai pada perlawanan ni. Begitu juga menempatkan beberapa pemain di dalam posisi pun tidak sesuai sebenarnya. Kalau aku rasa, contohnya seperti Sifuentes lah, beliau diletakkan selaku back sebelah kanan, kalau aku nak silap, aku kanan ke kiri tu adalah merupakan satu position yang cukup salah, di mana kita ramai mengatakan ianya lebih sesuai untuk meletakkan Sifuentes di bahagian tengah, biar dia menjadi main player, biar dia menjadi key player, playmaker untuk Sabah FC pada perlawanan ini. Dan ianya hanya dilakukan pada separuh masa kedua, apabila Minko digantikan dan Sifuentes dikembalikan ke posisi asal beliau. Di situ baru kita nampak hasilnya pada perlawanan ini. Sekali lagi, kalau aku rasa bukan pasal Sifuentes diletakkan di bahagian tengah, assist yang dilakukan oleh Sifuentes dari Lock ni tidak akan berlaku. Dan sekiranya benda ni dilakukan lebih awal pada separuh masa pertama, aku rasa akan ada lagi chances yang boleh dimiliki oleh Sabah FC pada perlawanan ni. Itu adalah bagi aku satu mismanagement lah, team player management yang dilakukan oleh Martin Stano pada perlawanan ni. Dan ianya telah bilang orang memakan kita lah, kerana seperti yang aku katakan, aku yakin yang kita mampu untuk mendapat pengesahan awal yang kita memang berada tangga ketiga. So perlawanan yang perlu kita perhatikan, yang menjadi kembali crucial sekarang ni, kerana aku menganggarkan perlawanan menentang Perak ni akan menjadi perlawanan yang cukup selesa untuk kita, tapi tidak berlaku. Dan kita melihat kembali kepada Kuching yang mengekori rapat kita pada masa ini, di mana Kuching sekarang akan menentang
JDT untuk perlawanan kedua terakhir mereka sebelum bertemu Negeri Sembilan, di mana kita sekarang 40 mata dan Kuching 36 mata. Walaupun on paper memang aku katakan nampak memang tidak ada masalah untuk kita terus kekal bertandingan ketiga, tapi kita tidak boleh menafikanlah sebarang kemungkinan yang berlaku, especially sewaktu Kuching menentang JDT nanti. Kerana kalau on paper sekali lagi, of course Kuching tidak mampu mengalahkan JDT, mana-mana klub sekalipun, dan the only 3 point yang mereka bakal kutip adalah perlawanan terakhir mereka, membuatkan mereka mengutip mata 39 mata. Walaupun kita akan tewas menentang Perak, Kuching masih tidak mampu untuk memintas kita. Tapi aku sini lebih memerhatikan kepada peluang yang mungkin Kuching City perolehi sewaktu menentang JDT. Ya, itu benda yang kita tidak boleh nafikan di sinilah. Satu lagi adalah again, aku tidak ada masalah dengan menggunakan pemain muda, pemain ubi muda Sabah FC di dalam starting 11 ni. Memang aku tidak ada masalah. Tapi sekali lagi seperti mana aku katakan juga, untuk perlawanan yang mempunyai intensity yang cukup tinggi, kepentingan perlawanan yang cukup tinggi, adalah lebih sesuai untuk digunakan pemain yang lebih berpengalaman berada di posisi tertentu tersebut. Kerana hasil daripada kemasukan 3 pemain muda yang mengisi 3 serangkai di bahagian hadapan Sabah FC itu pun tidak dapat menghasilkan apa-apalah. Tapi ini pun kita tidak boleh paksa juga sebenarnya. Pertukaran perlu dilakukan sebenarnya juga, kerana Darren Lock injured. Pemain yang kita harapkan lain seperti S. Kumaran, Farhan juga tidak dapat menghasilkan apa-apa pada perlawanan ini. Lagipun kita perlu juga merehatkan pemain tersebut untuk mengarungi perlawanan seterusnya sewaktu menentang Perak, yang kini menjadi perlawanan yang cukup crucial untuk Sabah FC. Jadi impaknya memang terasa lah apabila 4 tonggak utama tidak dapat diturunkan pada perlawanan ini. Sekali lagi, Sadil dan juga Daniel Ting digantung 2 perlawanan, so maksudnya tidak akan beraksi sehingga habis saingan Liga Super. Lepas tu Pak Tisu dan juga Jafri Chu digantung 1 perlawanan. So Pak Tisu dan Jafri Chu jika tidak ada masalah akan turun kembali sewaktu menentang Perak nantilah. So itu adalah merupakan harapan kita untuk melihat kedua pemain ini beraksi di perlawanan tersebut. Jadi berkaitan mengenai ketiadaan Sadil dan juga Daniel Ting, ini adalah 2 main kita lah, tonggak utama kita, memberi impact juga, kerana amat jarang untuk kita melihat bahagian defender kita membantu bahagian serangan pada perlawanan tersebut, membuatkan manpower yang berada di bahagian hadapan cukup kurang. Ini juga adalah benda yang aku perhatikan lah. Apabila serangan dilakukan oleh Sabah FC, tidak ada cukup orang berada di bahagian kotak di Kedah untuk menyambut bola tersebut. Walaupun beberapa hantaran dilakukan, sekali lagi tidak berjaya disambut. Hantaran pun aku katakan tidak juga cukup berbahayalah yang dilakukan oleh pemain Sabah FC pada perlawanan ini. Satu lagi adalah tidak adanya orang yang mempunyai ketinggian yang cukup tinggi seperti mana Gaby, Pak Tisu, of course Dom juga, kerana aku pasti ada beberapa hantaran lintang ataupun corner kick yang dimiliki oleh Sabah FC itu, sekiranya ada pemain tersebut di sana, ianya mungkin boleh merubah perlawanan ni. So itu adalah review aku untuk perlawanan ni guys. So sekali lagi amat mengecewakan oleh kerana taktikal percaturan pemain yang kurang sesuai, especially dilakukan pada separuh masa pertama, telah memberi tamparan yang hebat untuk kita lah. Kerana Kedah ni guys, sekali lagi kalau kamu tengok dia punya rekod ni 5 perlawanan terakhir semua kalah. Kita yang memberi seri untuk mereka, kita yang memberi mata untuk mereka pada perlawanan ni. Lebih kurang itu. Bagi aku bukan Kedah yang mendapat 1 mata tu, tapi in fact kita yang memberi 1 mata ni sebenarnya kepada mereka. Okay, memang kecewa lah. So macam mana pula pendapat anda mengenai perlawanan ni guys? Saya tekan di ruang komentar di bawah. Kecewa memang kecewa, tapi at least kita tidak tewas lah. Itu yang paling penting sebenarnya. So bertemu lagi video seterusnya guys. Assalamualaikum.